بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila rahmat dan karunia ketemu lagi dengan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perlindungan kita berupa rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan bab terakhir tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan selain daripadanya, yaitu selain daripada syirik. Dan barang siapa yang syirik bagi Allah, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya orang yang syirik ini sama ada dari sudut perbuatan ataupun dari sudut perkataan ataupun dari sudut hati. Jadi dengan sebab itu hadis yang kita sentuh pada minggu lalu berkenaan dengan man akhlaqa bi ghairi llahi faqad asyrak, dan inna urqa wa thama'in wa tawala syirkun. Orang yang berkenaan dalam tangkal azimat ilmu dunia semua menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita baca pada minggu-minggu yang lalu dan firman Allah Ta'ala yang kita baru baca tadi, bahawa janganlah menggunakan sesuatu benda ataupun perkataan. Maksudnya tidak boleh kepada kita ni menggunakan sesuatu benda atau perkataan ataupun sesuatu cara sebagai sebab bagi mendapat kebaikan atau menolak perkara-perkara yang tidak diingini, kecuali setelah diketahui bahawa sesuatu itu telah berlaku adat. Berlaku adat, Tuhan menjadikan sebab bagi sebab yang tertentu. Jadi maknanya kita tidak boleh meletakkan bahawa suatu benda boleh membaikkan. Dulu kita pergi ke Mekah, tuan, perkara-perkara khurafat dan syirik berlaku di dalam orang Mekah. Nah, 2-3 tahun dulu orang pergi, kalau pergi di Mekah, orang semua kata, nanti kau pergi Mekah, jangan lupa carikan nanti kain Mekah. Apa ni kain Mekah? Dia tu punya fadilat yang besar. Apa ada kain Mekah ni? Maknanya kalau kenapi tak terbakar. Itu merupakan perkara-perkara syirik dan perkara-perkara khurafat. Dia pergi haji, dia pergi Mekah, tapi dalam masa sama dia telah melakukan syirik secara tidak. Tidak ada nas yang menyebutkan bahawa kain Mekah ni dia ada kelebihan-kelebihan. Ini maknanya kita jangan ibadah, jangan kita jadi orang yang jahil dalam soal ibadah.
dan jahil dari sudut keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin ini tuan-tuan, sifat dia apa? Allah Taala sebut wa amanu min khauf. Orang beriman ini tidak takut, melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena hati-hati. Sampai sekarang orang percaya kayu bokar ni. Dekat Arafah orang jual kayu bokar, dibalur dengan orang marah sampai 4 ringgit. Kayu bokar, kayu bokar, kayu tidak Allah. Rata-rata ini saya punya tasbih ni kayu bokar. Bangga dia. Seolah-olah kalau tasbih itu pakai plastik dia tak boleh. Ini bahaya, bukan merosak akidah kepada Allah Subhanahu. Ini kita kena jaga. Nah, banyak berlaku di dalam ibadah. Sekarang ni kita tengok pula khurafat dan syirik yang berlaku orang pergi Mekah. Ambil air Zam-Zam, bawa tawaf 21 kali. Lepas tu campur minum, dia boleh menyembuhkan. Jual pula balik ke Syam. Ini air tawaf. Ambil sikit, nanti campur dengan yang lain, InsyaAllah ya. Memang betul hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa orang minum air Zam-Zam ini, dia boleh menjadi umat bagi apa yang diniatkan. Ma'u Zam-Zam. Jadi kita kena ingat. Tetapi air Zam-Zam ini dia tidak boleh mengubat, dia tidak boleh menyembuhkan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ramai pula orang pergi tawar dia, dalam beg ada air Zam-Zam. Ini air Zam-Zam dari level pula 21 kali bawa. Masalah yang boleh merosakkan akidah tuan-tuan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah secara tidak disedari. Jadi kita kena hati-hati benda-benda yang macam ni. Jadi jangan sampai maknanya yang seperti mana kita baca dalam hadis yang terlalu, bahawa dia kata dalam keadaan mereka sembahyang, dalam keadaan mereka berpuasa, tapi mereka tidak sedar pada waktu itu mereka telah syirik. Tapi mereka sembahyang, mereka ibadat lagi. Mereka tanpa disedari mereka telah syirik. Kecuali maknanya sesuatu yang memang Allah Ta'ala sebut dah, ataupun dah ditentukan, memang ada nasnya ataupun memang ada dalilnya bahawa Allah Ta'ala jadikan dia itu memang ada dengan sebab-sebab khasiatnya ke apa, memang datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun memang disebut kerana nas itu ada, dalilnya ada menunjukkan Allah Ta'ala jadikan dia itu ada. Dengan sebab itu kalau kita melihat dalam peristiwa ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu dia tawaf di Kaabah, sampai waktu dia nak mempucuk Hajar Aswad, maka dia berkata kepada Hajar Aswad, wahai batu hitam, sesungguhnya aku tahu engkau berdosa. Engkau tidak ada kuasa memberi manfaat dan memudaratkan sesuatu. Kalau tidak aku lihat engkau dipucuk oleh Rasulullah SAW, nasaya aku tak ingin dipucuk. Tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai akidah dia. Akidah itu taslim dah, ada betul. Tak goyang pun. Maknanya dia memucuk Hajar Aswad itu ialah kerana itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, kerana dia dibuat oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah SAW, kerana dia buat itu kerana apa? Maknanya ta'zim ala sunnah, maknanya membesarkan sunnah Rasulullah SAW. Ada orang pula tak dapat dia macam Aswad pun macam tak haji tak sah.
Dia macam haji tak sah. Sedangkan mengucap haji aswad itu sunat dia. Dia macam tak sah. Ini yang jadi masalah ni. Dia tidak dapat membezakan maknanya ibadat tu dia sesuatu tu wajib, mana jadi sunat, mana jadi rukun, mana jadi fardu. Dia tak dapat bezakan. Lantaran kejahilan. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara adab orang sebelum dia nak bersafir ni, dia kena belajar. Dia kena tahu tentang bagaimana kalau dia nak mengerjakan ibadat, dia kena tahu ibadat tu bagaimana cara untuk mengerjakan sebelum dia pergi bersafir. Mana kalau dia nak pergi umrah, dia kena belajar dulu tentang tata cara bagaimana nak melakukan umrah, supaya umrah dia tu umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan boleh main pakai pergi ya tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak pergi haji. Waktu nak pergi haji baru nak belajar. Kerana orang-orang sekarang dia tidak menganggap bahawa belajar tentang haji, belajar tentang umrah itu dia merupakan fardu, kefarduan. Awal lagi ni belajar haji kan, apa ni, abang belajar ada awal lagi ni tentang haji. Ni tahun depan macam nak pergi umrah. Dia tidak menganggap bahawa belajar haji umrah itu sebagai satu makna kefarduan. Maknanya nak pergi baru ada rancang nak pergi baru belajar. Ini jadi besar. Ini jadi satu kesalahan, satu kesalahan yang perlu maknanya kita persepsi begini, cara yang menjadi mesti betul. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang serta diketahui pula bahawa menggunakan sesuatu itu tidak dilarang oleh hukum syarak. Maknanya kalau kita menggunakan sesuatu itu tak dilarang dalam hukum syarak. Ia boleh dibolehkan. Tak ada tegahan. Tak ada maknanya dalil yang mengatakan itu haram. Ada kalau tak ada dalil yang mengatakan bahawa itu haram, maka boleh lakukan. Jadi itu yang kita kena tahu. Mana kalau dia sebut bahawa itu haram, maka tak boleh lagi kita menggunakan ini sebagai salah satu daripada dalam perbuatan tu, sama ada dalam kehidupan, maka dah disebut bahawa itu adalah diharamkan penggunaan. Maka tak boleh lagi. Kalau kita lihat di dalam hukum fiqh tu, pokok orang isap dadah ni, kenapa dadah tu dikonsiderkan dia sebagai haram? Sebab dadah dia mula daripada pokok. Tidak ada nas yang menunjukkan bahawa pokok ni haram ataupun pokok tu najis. Dan orang sebut pula najis dadah. Kenapa orang sebut dia najis dadah? Kerana pokok dan pokok ni kopi dia asalnya dia pokok. Mana ada dalam hukum, mana dalam dalil yang mengatakan pokok dan kopi ni najis. Dalil yang mengatakan najis tak ada. Pokok mana-mana. Orang kata pokok tai ayam pun tak najis kan? Kita ada yang bagi nama. Dia tak najis kan? Tapi apabila dia ni, maknanya bila diproses, dijadikan satu barang untuk dihisap dan sebagainya, yang menyebabkan bahawa hilang maknanya akal dia kan? Akal dia hilang, menyebabkan hilang kewarasan dia, maka dekat sebab itulah maknanya diistilahkan sebagai najis, supaya manusia ni kalau dengar najis, pada adatnya dan pada hukumnya manusia semua jijik. Mana takut nak sentuh takut, nak makan, nak ambil takut. Sebab tu dinamakan asal dia hukum pokok semuanya tak najis. Jadi begitu tu. Jadi bila dah diproses, baru ada hukum. Mana sesuatu yang hukumnya memabukkan,
hukumnya adalah haram. Baru dah timbul hukum. Asal dia daripada pokok tadi tak. Jadi ini kaedahnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Yang kedua, jangan iktikadkan sesuatu sebab itu dengan keadaan hakikatnya memberi kesan menghasilkan usaha. Jadi maknanya janganlah kita kata bila suatu benda tu dia boleh, maknanya contoh Allah Ta'ala jadikan api hukumnya maknanya membakar. Api hukumnya membakar. Tapi membakar itu dia adalah dengan keizinan. Sifat api membakar. Sifat maknanya pisau itu memotong. Tapi adakah semua api itu sifat dia membakar? Kalau dia tidak ada keizinan Allah Ta'ala, maka macam mana pun dia tidak boleh. Tidak ada kuasa kepada dia melahirkan barang yang dia diberi kuasa. Maknanya api besar macam mana pun, kalau tidak ada keizinan Allah Ta'ala, rumah tak boleh. Kerana sifat api itu dia membakar tanpa, kalau tidak diberi izin maka tak boleh. Sebabnya ketika mana Abu Darda, orang kata, wahai Abu Darda, kampung kamu terbakar. Kata Abu Darda, rumah aku tak terbakar. Rumah aku tak terbakar. Orang kata kampung tu ada yang hangus. Kata Abu Darda, rumah aku tak terbakar. Dia yakin dia balik, memang rumah dia ini semua. Yang lain yang boleh. Kenapa? Kerana fadilat ataupun keyakinan dia apabila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul. Kerana keyakinan dia tu, yakin dia tu sebab ada akidah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un, dengan nama Tuhan. La yadurru ma'asmi, tidak memudaratkan. La yadurru ma'asmi syai'un, akan sesuatu. Fil ardi wala fis sama', sama ada di dunia ataupun di langit. Wa huwa as-sami'ul 'alim, melainkan Allah Ta'ala yang mengetahui. Allah Ta'ala yang mendengar, Allah Ta'ala yang mendengar. Mana itu yakin? Orang amal Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', wa huwa as-sami'ul 'alim. Itu dia kena. Dia kena di batu ular ataupun musibah, kan? Orang tanya, dia kata, ni cakap amal ni dia mujarab tak kena. Dia kata, hari ni aku terlupa baca. Dia dapat terlupa. Terlupa itu, kealpaan itu memungkinkan qada Allah Ta'ala. Sesuatu qada itu boleh ditolak dengan doa. Boleh ditolak dengan doa, tapi bila lupa baca, jadi jadi itu yang dikatakan sebab musabab. Kenapa dia kena? Sebab dia mengamalkan doa yang menjadi izin. Ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Bahkan memberi kesan itu tergantung kepada takdir dan izin Allah yang Maha Kuasa. Kita tengok tuan-tuan, kita baca dalam Al-Quran. Dalil Al-Quran menyebut laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Kalau kita baca Al-Quran, tengok pada akhir surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut laqad kana fi qasasihim 'ibrah. Kami jadikan kisah-kisah itu sebagai pengajaran.
nak sentuh tentang maknanya sesuatu benda tu dia, kalau dijadikan dia membakar, dia memotong, hakikatnya Allah Ta'ala berdiri. Kita tengok bagaimana api yang besar dalam peristiwa maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana dibakar oleh Namrud, tak terbakar. Tak terbakar. Sedangkan unggun api itu dinyalakan nak membakar Nabi Ibrahim itu selama seminggu. Dan dia punya luas padam, luas maknanya kayu unggun untuk bakar Nabi Ibrahim sebesar padam. Sehingga orang nak datang pun tak boleh. Orang nak datang nak balik pun tak boleh. Mesti maknanya ketika mana nak cempak Nabi Ibrahim ni kena pakai lastik. Tengok daripada jauh. Kerana apa? Unggunnya terlalu besar. Tak boleh main hantar dekat. Siapa hantar dekat tak boleh. Nah, ni kita nak lihat tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim keluar elok, pakaian terbakar, orang tak terbakar. Nah, kalau kita masuk dua tu. Tanggung berlaku. Nah, masuk orang ni selamat. Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada api, wahai api, jadilah kamu sujud kepada Nabi. Itu juga berlaku kepada seorang tabi'in namanya Al-Khawlani. Ketika mana daripada umat Nabi Muhammad yang dibakar dalam api, masuk dalam api tak terbakar. Ini kesalahan Ibrahim terjadi kepada seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Al-Khawlani, dia orang Yaman. Ketika mana dia berdakwah, jadi banyak orang ikut dia. Dakwah orang semua nak masuk Islam. Maka pemerintah Yaman pada waktu itu dia kufur, tangkap Khawlani, balik dalam api. Keluar-keluar tu tak ada apa-apa tu. Elok-elok dia. Jadi ini dia tuan-tuan, sehingga maknanya buang daripada tanah tinggi tak mati, kan? Balik dalam laut, balik-balik ke darat, kan? Potong dengan pisau tak boleh takluk, kan? Bukan ilmu kebalan. Sana dulu tak ada kebal. Balik daripada tanah tinggi jatuh, elok jalan tu. Dimpak dengan batu besar, berhari-hari, elok. Tak ada apa pun. Angkat batu, sihat bangun. Al-Khawlani. Lananya apa? Raja Yaman tu kata, kita tak boleh jadi begini. Buang pun dia hidup, kan? Potong pun tak mati, tak putus. Letak batu pun nampak tak apa-apa juga. Maka kita terpaksa buat macam Nabi Ibrahim. Bakar pun tak mati juga. Lelah macam mana? Takutkan dia punya perkembangan agama itu hebat. Kita terpaksa buang dia daripada, keluarkan dia daripada Yaman. Jadi ini yang kita tahu. Muslimin dan muslimat yang nak kerja besar. Kalau nak kita kata bahawa pisau itu boleh memutuskan. Kita tengok peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Jadi kita kena tengok bagaimana keadaan. Letak aja ketika mana memotong Nabi Ismail, pisau tu bila kena lagi pada tubuhnya, maka Allah Ta'ala mengganti dengan seekor ibadah. Nak tunjuk bagi kita bahawa pisau tidak ada kemampuan tanpa izin Allah Ta'ala untuk memutuskan sesuatu. Ini semua kita kena ambil ingatan muslimin dan muslimat yang berkata. Bila Allah izin, jadi maka itu jadi. Sebagai maknanya pengukuhan dari seperti iman. Jangan melakukan sesuatu amal ibadat dengan tujuan mendapat penghargaan ataupun balasan daripada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan sebab itu kita ibadat dituntut supaya ikhlas. Ikhlas dalam ibadat. Kerana kalau kita buat kerana menuntut habuat, maka itu namanya
kita tidak ikhlas dengan perbuatan ini. Tidak ikhlas. Tak ada orang yang tidak ikhlas ni apabila ada 4 sifat kepada dia. Pertama, salah satunya dikata daripada sama ada salah satu daripada ada tak ikhlas. Mana bila ada riak, mana buat ibadat ada riak, mana itu tak ada riak. Ataupun buat ibadat wujud. Ajabah li nafsi, maknanya hairan diri. Bahaya itu tentu. Ataupun buat satu perkara dia jadi apa? Takbur. Itu semua maknanya ciri-ciri orang riak dalam ibadat. Dan yang keempatnya, dia kata sum'ah. Maknanya kalau buat satu kerana tidak boleh buat. Ini adalah perkara yang Asya Abu. Jadi maknanya ini kita kena lihat tanda-tanda riak tadi. Meninggalkan kerana manusia, buat kerana manusia, itulah riak. Ini hati-hati. Sebabnya kita dalam ibadat, dalam perbuatan, dalam pekerjaan, bila ada timbul perkataan yang macam ni, maknanya dalam hati kita, kerana dia ni yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ar-riya, dia kata asyirkul asghar. Maknanya riya ni ialah syirik kecil, tak nampak. Maka bila berlaku yang demikian, diajar oleh ulama-ulama, kita baca in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Zikir ini kita kena buat banyak-banyak. Bila ada je dalam hati kita, maknanya perasaan riak, wujud, takbur, zikirkan in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Baca iya sya'u bihimukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Baca terus. Dalam mana maknanya dia belum musnah lagi, dia belum hilang lagi, maknanya belum dapat sifat itu dihancurkan lagi, kita baca ayat Allah. Iya sya'u bihimukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah. Sebab ayat ini memang berkesan. Dia memang berkesan. Baca, cuba baca. Kalau ada perasaan nak buat jahat, perasaan kita ni nak menipu, nak buat benda-benda yang tak baik, cuba baca ayat ni. Sehingga maknanya perasaan itu, niat tu hilang. Niat tu hilang. Cuba apa? Iya sya' yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah. Dia ada 2 tempat dalam Quran. Ada 2 tempat dalam Quran. Satu surah Al-Kahf dan satu lagi surah Al-Fatihah. Boleh tengok. Cuba baca sampai maknanya niat ataupun perasaan-perasaan itu hancur. Kita tengok terjemahan ayat ini, apa maksud. Jadi ini kita buat tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, orang yang beribadat, kalau sekiranya dia tidak akan habuan dunia, saya kamu lagi. Siapa beribadat kerana tidak akan habuan dunia, saya kamu lagi. Kami akan penuhkan, kami akan maknanya sempurnakan pemberian kami di dunia. Tetapi mereka akan menjadi orang yang rugi. Kita tidak mahu sesuatu benda yang tidak kekal ataupun sesuatu yang kekal, tapi bukan waktu sekarang, ditangguhkan buat sementara. Jadi kita pilih. Kita boleh memilih sendiri mana kehendak yang kita nak, kehendak yang kita nak. Jadi kita buat atas pilihan ini.
Hadis yang ke-10 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah. Qala an taj'ala Allah bad'i wa huwa khalaq. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah satu-satunya dosa yang terbesar di sisi Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa yang terbesar di sisi Allah ialah engkau mengada-ngadakan bagi Allah sesuatu yang menyamainya kepada hal dia menciptakan. Ada syirik. Mengada-ngadakan sesuatu bagi Allah, menyamakan. Nah, itu tak boleh. Menyamakan makhluk. Ya, tak boleh sama dengan Allah SWT. Barang siapa yang menyamakan dari sudut af'al, dari sudut sifat, dari sudut zat dengan Allah, maka tidak ada harapan untuk dia diberikan keampunan oleh Allah SWT. Kita kena hati-hati muslimin dan muslimat. Jadi kalau kita membaca hadis, orang yang berada pada sezaman Rasulullah SAW menghadapi masalah, mereka terus refer kepada Rasulullah. Orang yang sezaman Rasulullah, mereka hadapi masalah terus refer kepada Rasulullah. Kita ni tuan-tuan, kita nak refer apa? Kita nak refer apa? Sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu wali-wali Nabi. Tapi orang sekarang tak nak refer ulama. Dia refer apa? Internet. Ada masalah dia, type apa perkataan setan, perkataan refer. Lalu dibaca pun tak faham. Dia baca, dia tak faham. Ini masalah orang menjauhkan diri daripada ulama. Dalam ulama, tuan-tuan, dia ada beberapa kategori. Nah, dan Rasulullah kata, bila kamu hadapi masalah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikri ni tuan-tuan ialah orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari sudut keilmuan dan dekat dia. Kerana mengingat Allah Ta'ala banyak, maka kita tanya dia. Kerana bila dia memberi jawapan itu, dia berpandukan kepada ilmu, kepada Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Dia tak cakap yang tipu anil hawa, maknanya berdasarkan hawa nafsu. Maknanya kita refer nama anak, anak. Kau faham nama anak kau ni? Tak. Nama anak 2-3 patah perkataan. Bahawa ni apa ni? Akikah kan? Tanya anak kau apa? Kau apa ni? Dia sebut kita payah nak ingat. Nama bapak dia pun kita tak ingat. Anak dia lagi kita tak ingat. Dia sebut 2-3 kali. Oh, payah nak apa? Bagilah nama yang senang-senang. Dia kata ibu dia yang bagi nama. Nak buat je? Tanya ulama, nama anak kata Fatimah. Allah, Fatimah lagi. Tak nak. Ada nama lain Ustaz? Yang glamour sikit. Fatimah. Panggillah nama. Kan Ustaz nak tanya nama anak. Bila lahir anak kawan? Bila lahir Omar. Omar lahir anak dia malam Khamis. Nama kau Osman. Allah Osman lagi. Tak ada nama Osman Jalani. Tak ada nama. Baik,
balik nama Osman. Kampung saya dah ada 10 dah kan nama Osman. Biar kan dia banyak. Itu dia. Bila kita letak nama, ulama-ulama dia letak nama tu kerana dia nak ambil keberkatan. Nama dia nak ambil keberkatan. Dia nak ambil nama tu, bila kita letak nama tu, dia nak tengok dia suka keberkatan. Kita main letak nama lagi apa dah? Cat Ferris. Cat Ferris. Apa ni? Banos. Julia Banos. Ini Julia Banos. Kalau Banos tak apa tambah ya. Apa ada beri kita lagi? Ini dia tuan-tuan. Ini dah muslimah yang dah nama. Ada nama-nama yang Islam yang betul cara ni, tapi dikomersialkan. Nah, agak dia jadi komersial. Abu Bakar itu jadi burn komersial. Abu Bakar ni nama kau ni Melayu tau. Kita komersial kan. Mana duduk KL nama burn. Mana ni? Mina, kau duduk mana? Aku duduk Kelungkung, nama aku dah berubah kat Mary. Nama Maria. Mary Wang. Bayang betapa orang dia maknanya jahil semua. Sedangkan nama tuan-tuan disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Bila kamu memanggil seseorang, maka panggillah dengan namanya dan panggillah dengan nama bapa. Tak boleh sebut nama tinggalkan nama bapa. Sebut nama tu kena sebut nama bapa tadi. Nanti tak sebut nama bapa, aku betul ni dia. Kau ni nama siapa? Muhammad. Kau tak ada bapa? Anak betul. Jangan dibiarkan. Itu sebabnya orang-orang Arab tuan-tuan ni kalau sebut nama disebut penuh. Disebut penuh. Nama siapa? Abdul Rahman bin Husain. Kita dengar lengkap tak ayat lagi. Nah, pergi rumah orang, Assalamualaikum. Siapa kau? Aku dah. Aku tu siapa? Aku dah. Kau tak kenal? Yelah, aku ni banyak. Sebutlah nama. Ahmad. Anak siapa? Sebut nama ni. Tak payah buat tadi. Kali itu sunnah. Bila pergi nak rumah orang, TikTok bagi salam, sebut nama dengan bapak sekali. Nah, siapa kamu? Abdul Rahman bin Husain. Itu dah. Kecuali kalau sebut maknanya tak perlu disebut dengan apa-apa. Kalau disebut maknanya lafaz dia dah memahami dia. Nah, siapa tu? Imam Sawah. Nah, sebab kat Melaka ni seorang je. Kecuali kalau penguruh besar zakat, nak lain. Dia tak nama imam. Nah, Ketua Menteri tak nama Imam Sawah. Jadi maknanya disebut ni dia faham orang. Siapa mengajar Melayu? Imam Sawah. Saya tanya nama tak orang ni kecil kan? Buka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi kita tak tengok dalam bab ni. Apa nak ingat tuan-tuan? Muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maknanya orang yang hidup pada zaman Rasulullah, mereka refer kepada Rasulullah. Kenapa kita hidup zaman terakhir, ulama-ulama masih ada, orang ilmu ada, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala ni masih ada, kita tak tahu juga. Nak berlaku makna perselisihan, berlaku permasalahan, berlaku maknanya persekitaan, berlaku maknanya sesuatu, kembali kepada rujuk kepada ulama. Oh, kita tak tahu. Ulama ada tak belakang? Ulama bila? Kahwin. Baca doa. Baca doa orang tu waktu kita suka. Kita jemput yang berbagai ustaz untuk baca doa. Apa ni suka tadika kemah. Contoh. Tadika kanak-kanak kampung apa ni? Burung indah. Nah,
Macam mana? Ustaz tak pernah naik ke depan. Nah, 1 jam macam mana? Nak boleh dendam. Jadi, patut dia. Awak tu lain tak ada. Ditinggalkan di pada sepi. Apa masalah semua dalam hidup. Tak nak tanya pun. Kan? Tak nak tanya pun. Masalah itu. Itu masalah. Oleh kerana kita meninggalkan orang-orang alim ni lah. Maka maknanya semua kita buat mana hilang berkata. Meninggalkan orang-orang yang salah. Zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka kalau nak buat khalifah ni tuan-tuan, dia rujuk kepada ulama-ulama dulu, kepada sahabat-sahabat dulu. Nak buat satu ni, pergi jumpa dulu, jumpa orang ni dulu. Kalau sahabat tu masih hidup, mereka jumpa dulu, rujuk. Kalau nak lantik maknanya pemimpin, nak lantik governor, nak lantik qadi, tawarkan maknanya kepimpinan itu kepada tokoh-tokoh para sahabat ataupun para tabi'in dulu. Lain daripada orang yang berkemampuan dan orang yang ahli. Orang yang ni dah riba, dah tahu dia tak nak, baru jumpa dengan orang-orang yang ahli dia. Kalau dia ni spesialis dia tentang apa, tentang mahkamah, nanti tapi mereka ni sahabat-sahabat jumpa sahabat-sahabat, beritahu ni aku nak lantik kau hari ni. Sahabat-sahabat kata jangan aku cepatkan aku dalam neraka. Mana tak nak. Sahabat dah tahu dah keputusan dah tu. Tapi kerana apa? Menghormati kerana mereka ni hidup dengan Rasulullah SAW. Kita kalau kita utamakan rujuk dalam semua hal dengan orang alim. Seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ini masalah ni kita rujuk ni dalam sesuatu part je. Satu juzuk je. Nak kenduri baru jumpa kamu. Hal-hal lain kita tak nak jumpa. Waktu buat akikah, buat kenduri, cukur jambul, tak nak jumpa Pak Imam pun. Pak Imam ni nak cukur jambul ni, kalau saya buat ni, masukkan rambut anak saya dalam buah kelapa, dia tahu tak? Tak jumpa pun Pak Imam. Tak nak tanya pun. Wah ni. Sedangkan dia buat benda tu, maknanya ada sambutan dengan benda yang bersangkutan dengan agama lain. Benda asalnya nak cukur jambul. Dia Pak Imam ni, kalau saya nak buat cukur jambul ni, saya cukurkan semua, saya tinggalkan setumpuk kat depan ni, okey tak? Zaman sekarang nampak ragat Pak Imam apa? Macam mana Pak? Tak nak rujuk tak? Jadi mana masalah? Akan menimbulkan berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita menetapkan ulama di belakang. Orang-orang alim, orang berilmu di belakang tanpa dirujuk. Jadi dengan sebab itu orang jahil pun naik. Orang jahil nak lantik imam, sama juga. Nak suruh tolak jadi imam, sama juga. Kita nak tolak, main tolak aja. Orang tolak ke depan pula. Kau tolak aku ke? Tolak kuat sikit, depan sikit. Kawan tentang ni tolak. Nak tolak orang pun, tuan-tuan nak kena tengok. Supaya bila kita tolak orang ni, semayang orang belakang sah. Kau main asal boleh kau tolak. Nak kena tahu juga bagaimana kategori orang yang nak ditolak. Adakah dia jin tolak ke ataupun apa? Nak tahu juga kategori dia. Orang ni kalau dia nak jadi imam, dia baca hadis. Nak jadi imam, dia suruh fiqh. Dia kalau dia maknanya dia dah bangun rakaat yang ketiga, dia terlupa apa ni? Duduk tahiyat awal, makmum subhanallah, 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 dia pusing apa subhanallah. Kenapa? Jadi dah besar. Kita pula main tolak je orang
pakai jubah. Nah, orang kata jubah, aku tak boleh jadi imam. Aku tak boleh capuk pakai jubah pada depan. Ini kalau sini buat peraturan macam ni. Kawan tolak dah tak boleh pergi sebab depan ni kubur, tak boleh lompat. Jadi dari mana? Baca Fatihah, baca Surah Al-Nas. Rakaat pertama. Sampai kalau naik rakaat kedua dibaca Fatihah, dia pun diam. Dia tahu surah apa nak baca. Sebab surah Al-Nas dah habis. Dia pun pusing. Kan aku dah kata tak tahu. Mata lah satu. Kenapa? Nak tolak orang, tuan-tuan, kena ada ilmu. Kerana memahami ilmu. Cara nak jadi imam. Salah nak buat macam mana. Kalau macam ni, macam mana nak buat. Kan boleh main tolak je. Tak ditanya, tak dirujuk. Itu masalah. Itu yang akan menimbulkan maknanya kekeliruan kita. Bila kita mengertikan maknanya orang berilmu ataupun ulama-ulama kita Quran, ambil dalam satu sebab, dalam satu sudut, meninggalkan dalam banyak sudut. Itu yang sedangkan Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah dirujuk dalam semua. Jadi ini kita perlu memahami tuan-tuan, kerana kita melihat kecelaruan yang berlaku di dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana mereka meninggal. Orang alim ni tuan-tuan, orang ulama-ulama ni, kalau kau tanya, dia tahu semua. Tanya tentang sains pun dia tahu sebab dalam Quran semua. Tanya tentang maknanya planet, dia tahu. Semua dia tahu sebab dalam Quran ada ayat yang menyebutkan tentang planet, tentang atmosfera dan sebagainya. Benda-benda yang kita kata lapisan-lapisan semua dia dalam Quran. Cuma dalam istilah moden, perkataan-perkataan moden, sains, dalam bentuk sains. Tapi dalam Quran ada disebutkan zarah-zarah, makna kita sebut atom. Tapi di benda itu zarah. Sama je kataannya. Istilah diubah mengikut peredaran zaman. Tapi sebenarnya Al-Quran telah menyebut 1400 tahun. Sebab kita kena betul. Doktor-doktor sekarang ada yang dia tak tahu istilah-istilah tentang ubat, tentang penyakit. Contoh kalau jumpa dengan seorang bekas imam masjid Pekalaran. Masjid Pekalaran. Sampai sekarang hidup dia. Dia mengaji di Mekah 15 tahun. Dia mengaji bab perubatan tentang ilmu perubatan di dalam bahasa Arab. Sehingga doktor kalau dia sebut ni tentang penyakit ni, angin ni sebab apa boleh datang ni, penyakit ni, kenapa bila musim ni, dia sebut satu-satu. Doktor pun terjemah. Maknanya doktor pun jahil tu. Dia belajar maknanya teori, orang tu belajar. Kita lama. Ibnu Sina dah datang tuan-tuan. Rasulullah telah menyebutkan dalam tip Nabawinya. Tip Nabawi kalau kita baca dah. Dah disebut perbuatan yang Rasulullah sebut pada zaman Rasulullah. Maknanya tuan-tuan, perbuatan yang kita sebut sekarang karantin. Mana-mana yang kena penyakit mesti karantin. Rasulullah dah karantin dah. Rasulullah kata, bila orang mengaku ya Rasulullah ni, unta ni dia kena penyakit mata. Rasulullah kata dah binatang ni dia karantin, nasibkan supaya penyakit ini tidak merebak kepada penyakit yang lain. Nak menunjukkan bila orang kena sakit tak boleh campur dengan orang lain, nanti dia merebak. Mana Rasulullah ada dulu. Jadi kalau kita refer ulama, refer orang alim tuan-tuan, seperti mana yang dibuat oleh para sahabat, insya-Allah kita akan bersama. Tapi cuma orang yang nak refer tu ulama ni jadi mana? Itu yang jadi persoalan. Ulama ni ada kategori dia. Ada kategori. InsyaAllah nanti kita bicara. Jadi datang ramai-ramai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini sebanyak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا وانقصنا وأكرمنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما